بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat. Antara nikmat yang agung adalah yang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni mengingati yang beri nikmat Allah itu pun satu nikmat. Kerana manusia lalai atas apa yang Allah beri pada dia. Dia tidak lalai terhadap apa yang dia ada, dia miliki, tapi dia lalai terhadap apa yang siapa yang memberi itu, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita adalah ibadah itu sendiri. Oleh kerana itu, orang yang tidak beribadah, dia tidak merasa nikmat. Nikmat ma'rifah, nikmat faqihu fid din, fahamnya agama. Sebab manusia selain daripada ibadah, apa yang mereka rasai, yang mereka rasa nikmat, itu hanya sekadar syahwat. Sebab nikmat pada hakikatnya adalah pada ibadat. Selain daripada solat, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ibadah puasa Ramadan itu adalah sebuah kewajipan. Bila dia sebut sebuah kewajipan, makna wajib bagi kita berada di dalamnya, wajib bagi kita mengamalkan dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau perintah-perintah sewaktu kita berada dalam bulan Ramadan. Bahkan mungkin sebulan penuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mungkin 2 bulan penuh doa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala bawa, masukkan dan sampaikan kita ke Ramadan. Dan kalau mana bila masuknya bulan Rajab, kita pun dah baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, bawa dan masukkan kami, serta sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. 3 bulan. Kita bermula daripada Rajab, kemudian Sya'ban. Jadi kalau sekiranya istiqamah kita bacanya setiap hari, maka 2 bulan penuh kita bacanya. Mungkin juga kita amin ke imam yang membaca doa tersebut. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membawa dan masukkan kita ke dalam bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui bahawa ibadah yang paling tinggi apabila kita beribadah dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah salah satu cinta yang perlu kita zahirkan kepada Allah. Sebab Allah mengetahui adakah kita beribadah dengan cinta ataupun selain daripadanya. Sebab ada juga orang yang beribadah tetapi masuk dalam hadis Nabi yang Nabi kata, berapa ramai orang yang berpuasa tapi sekadar yang dia dapat dahaga, yakni dia tak dapat pahala, tapi dia telah beribadah, ibadahnya puasa. Tapi kata Rasul, dia hanya dapat dahaga dan tak dapatnya pahala. Lalu di sini dah kita guna belajar, perlu mengetahui mengapa ada orang telah beribadah, dia telah berpuasa, dia lapar dahaga, tapi tak dapat pahala. Mengapa agaknya? Disebabkan dia berpuasa hanya sekadar seperti mana satu adat. Macam kita lah, adat pada perut bila lapar, makanlah. Adat pada perut bila haus, carilah air untuk minum. Itu adat. Bila kita nak beli untuk makan-makan, kita pun pergi pasar lah beli. Itu adat pada kehidupan.
Lalu takkan kita puasa kena pakai adat gitu. Oh, kita pun sahur, kemudian dah masuk waktu maghrib kita pun buka puasa. Jadi di sinilah kata ulama, jangan jadikan puasa macam adat gitu juga. Jangan, sebab puasa bukan adat, tapi puasa tu ibadat. Jangan disamakan adat dengan ibadat, sebab perkara yang difardukan oleh Allah tak boleh jadi adat lagi. Adat ni perkara harus pada syarat. Berpulanglah kita hari itu nak makan ayam ke, nak tambah dengan sotong ke, halal, harus pada syarat makan. Tetapi berkaitan dengan puasa, kita tak boleh pada adat apa saja kita nak ambil. Tidak. Sebab puasa tu ada zahir batin. Bab makan mana ada makan zahir batin? Adakah orang makan zahir batin? Makan ketupat. Haji, saya nak order ketupat yang batin punya 2 kilo. Boleh Haji? Betul. Dan rendang bagi yang zahir dah. Wah, tak pernah dengar. Lepas habis kuliah kita makan, cuma makan kita pagi ni secara batin. Wah. Tengah hari nanti jangan lupa datang kenduri saya buat kenduri yang batin punya. Oh, makan secara batin. Apa makan secara batin? Makanan tak ada, tapi buat macam cara makan. Ambillah ayam golek, pada ayam tu tak ada pun. Ada satu video suami isteri. Suami duk tanya, apa aku nak makan malam ni? Isteri pun masak-masak, padahal tak ada lauk pun dalam kuali tu. Dia buat berlakon masak-masak. Lepas tu budak dia buatlah berlakon juga, ambil lauk, masuk dalam mangkuk, dalam pinggan, tuang nasi, semua tak ada. Cuma dia buat satu lakonan. Isteri pun memulai ambil lauk, ambil nasi, buat makan seperti mana makan betul, tapi dia lakonan je. Lakonan. Suami pun akhirnya, sebab si isteri pun buat lakonan, dia pun buat lakonan. Cara makan macam ada makanan. Mangkuknya ada kosong, tapi buat cara macam adanya lauk dalam mangkuk tu. Selesai. Hari ni, esoknya isteri dia pun kata, abang minta duit nak beli barang. Suami pun buat-buatlah ambil dompet duit, buat-buatlah buka dompet duit, buat-buat ambil duit. Gitu. Maknanya suami pun berlakon balik. Gitu. Duitnya tak ada, buat lakonan. Ambil 300. Dia pun buat kira 100, 200, 300. Ambil. Jadi maksudnya apa di sini? Manusia boleh saja berlakon-lakon walaupun nama ibadat. Allah tak mahu sebuah lakonan. Sebab lakonan itu sendiri bukan satu yang benar-benar dia buat dengan keseriusan, sungguh-sungguh pada mujahadah, muraqabah, musyahadah. Itu semua tidak ada. Oleh kerana itu, apabila Allah perintah ibadah, tidak boleh disamakan dengan perkara-perkara yang adat tadi. Bahkan diriwayatkan, disebutkan puasa itu adalah cahaya pada hati. Jadi apabila kita berpuasa Ramadan, puasa akan meniup debu-debu dan juga kotor-kotoran nafsu yang berada di cerminnya jiwa kita. Seperti mana kita lihat cermin yang comot, cermin yang berdebu, cermin yang menutupi kilatnya cermin tu. Lalu kita pun menggilapnya. Menggilap ni makna bersihkan cermin itu sehingga kembali kita nampak setiap daripada apa yang kita lihat itu macam yang benar. Tidak ada lagi kelabunya, tidak ada lagi debunya. Lalu apabila kita berpuasa Ramadan, itu semua akan niupnya melalui puasa Ramadan. Puasa Ramadan akan menggilapnya, membersihkan kotoran-kotoran tadi. Dan begitu juga puasa dapat memulihkan hati daripada kecintaan dan juga hasrat duniawi kita. Disebabkan puasa tetap puasa, orang kerja tetap bekerja. Tetapi walaupun begitu, tarbiyah dalam puasa tidak lain.
agar kita lebih lihat puasa kita berbanding daripada kerja kita, duniawi kita. Itu adalah satu tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakni pada bulan yang Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita berpuasa. Kita kena puasa apabila terbitnya fajar sadiq, masuk waktu subuh, mulalah puasa. Mulalah kita berpuasa sehingga terbenamnya matahari itu disebut waktu maghrib, dengan niat semata-mata kerana Allah, sebagai tanda iman kita kepada Allah. Selama waktu kita berpuasa, kita harus nahan diri kita pada makan dan minum. Begitu juga sewaktu kita berpuasa, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana kewajipan bagi umat-umat yang terdahulu. Apa maksudnya di sini? Umat yang dulu pun apabila berpuasa sama kaedahnya, menahan lapar dan juga dahaga. Dan tidak ada satu umat pun yang mana dalam puasanya masih boleh minum, cuma tak boleh makan. Ataupun seseorang yang dikatakan berpuasa, oh dia boleh makan sayur, nasi gandum tak boleh makan, walaupun namanya puasa. Itu bukan puasa dalam Islam. Bahkan namanya puasa memang menahan lapar dan juga dahaga ataupun daripada minumnya tidak lain melainkan hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui usaha kita dalam beribadah, dalam ibadah puasa tersebut. Lalu yang perlu kita fahami juga, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain melainkan adalah untuk kita memahami akan makna secara lahiriah dan juga batiniahnya, zahir dan batin ibadah tersebut. Secara zahir, secara lahiriah, ibadah puasa tidak lain melainkan jangan makan, jangan minum, atau buat sesuatu yang boleh membatalkan ibadah puasa, ataupun perkara-perkara yang makruh suatu beribadah dalam ibadah puasa. Inilah bermulanya terbit fajar sadiq sehingga terbenamnya matahari. Namun yang kita perlu ingat bahawasanya kita sebagai manusia bukan sekadar menguruskan perut, jangan makan, jangan minum sepanjang hari sewaktu kita berpuasa. Akan tetapi seluruh daripada aspek dan juga bahagian tubuh kita juga harus berpuasa. Kerana itu selain pada menahan diri daripada makan dan juga minum, kita juga harus menahan diri daripada mengunjing, berdusta, bohong, ataupun mengucapkan sesuatu kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Seperti mana hadis Rasul, tidak ada puasalah bagi orang yang berbohong, yang mengunjing. Tidak ada puasa, kata Rasulullah SAW. Tidak ada puasa orang-orang yang berbohong-bohong. Tu biasa bulan puasa jangan berlakon-berlakon, sebab berlakon tu bohong-bohong. Kita pula pergi tengok cerita drama orang puasa. Pada puasa tu bohong, puasa mereka bohong, berlakon kan. Itu. Jadi Rasulullah kata jangan kamu berbohong, nanti tak ada puasa. Sebagai ulama kata ganti balik, tak sah puasa. Ada ulama kata puasa sah, pahala tak ada. Sebagai ulama kata puasa sah, hukumnya makruh. Sebagai ulama kata tengok apa yang dia bohong. Kadang-kadang perlu bohong. Kalau tak bohong, pecah kepala dia. Contoh itu. Ataupun kita bohong atas kafir harbi, kafir musuh. Jadi yang perlu kita ketahui sewaktu kita beribadah dengan ibadah puasa, mata pun kena ikut puasa juga. Jangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
yang dibenci oleh Allah. Telinga pun kena berpuasa. Jangan mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oleh kerana itu yang terbaik pada bulan puasa, jangan tengok TV, jangan dengar radio, jangan dengar lagu. Ustaz, kami tengok tu sebab ada rancangan Islamik. Memanglah, tapi mereka pun tipu kita. Tengok iklan je. Iklan apa yang keluar? Rambut terbang, shampoo, iklan mandi pun ada. Takkan kita nak tengok pada bulan puasa? Begitu juga di telinga kita kan, macam-macam lagu yang kita dengar. Dengarlah lagu yang harus, tapi ada irama muzik tu. Muzik-muzik dia tu melalaikan jiwa dan hati, mengeraskan perasaan. Jadi oleh kerana itu, apabila masuk bulan puasa, kita kena puasa juga daripada mendengar, melihat tu semua. Sewaktu kita berpuasa juga harus bagi kita mencegah nafsu daripada hasrat untuk meraih kepuasan duniawi, sampai kita mementingkan diri sendiri sehinggalah tak melihat ibadah puasa kita itu berkualiti ataupun tidak. Tapi yang saya sebut tu zahir, lahiriah. Sedangkan makna puasa secara batiniah, iaitulah berpuasa dengan cara mengosongkan hati, kecuali membawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya saja, mengingati Allah dengan tilawatul Quran. Bila hati kita ada Allah, kita pun baca Quran. Bila hati kita ada Allah, kita pun zikrullah. Kerana apa? Kerana bagi orang mukmin, hati itu adalah baitullah. Hati itu adalah rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita masuk ke baitullah ataupun Masjidil Haram, kita memerlukan pada kaedah syarat-syaratnya, adab-adabnya. Lalu begitu juga hati kita mesti beradab dengan Allah. Kalau kita mahu Allah berada dalam hati kita, maka sediakannya secara khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara demikian, hati kita akan kembali pulih, bercahaya. Begitu juga hati kita terbebas daripada bergantung pada manusia, bergantung kepada benda, dan selain itu terjaga daripada hawa nafsu syahwat kita. Selain daripada itu, apabila kita berpuasa, tidak lain melainkan menahan agar roh kita tidak menginginkan apa-apa lagi. Bahkan nikmat-nikmat akhirat termasuk juga. Kerana kita berpuasa hanya untuk mendapat cinta, redha dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memudahkan bagi kita dengan keampunannya. Bagaimana caranya? Berpuasalah kerana niat untuk mencintai, mendapat redha Allah. Bila kita ada niat gitu, dosa kita diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tak istighfar dan minta ampun. Ya Allah, aku berpuasa bukan kerana aku nak masuk syurga. Aku berpuasa bukan kerana takutkan neraka, tetapi aku berpuasa kerana untuk mendapat cinta dan redha. Dengan niat demikian, Allah ampunkan kita. Selain dia mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita ketahui juga, apabila kita berpuasa, maka barulah kita akan merasa nikmat hakiki dalam puasa tersebut. Sebab nikmat ini disebut sebagai nikmatun aradi, satu nikmat yang Allah beri khas untuk kita. Jadi oleh kerana itu, bila Allah Subhanahu Wa Taala memberinya, pasti kita akan merasai nikmat tersebut, sehingga kita tidak boleh meluahkan nikmat, kerana kita hanya mampu untuk merasainya. Nabi SAW pernah bersabda,
Tak kala mana berbuka puasa, betapa besarnya kedamaian dan juga kebahagiaan bagi orang yang beriman. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua keberuntungan, dua kejayaan, dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, iaitulah sewaktu dia berbuka puasa dan sewaktu bertemu Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksudnya? Buka puasa tu makan, buka puasa tu minum. Lalu Rasulullah kata kegembiraan buat dia. Mengapa agaknya? Kerana sewaktu dia makan dan minum, maka Allah meridainya, mengampuni akan segala dosa-dosanya. Itu kegembiraan. Yang kedua adalah tak kala mana bertemu Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Selain daripada itu, yang perlu kita ketahui apabila kita berpuasa, kita perlu memahami erti puasa itu. Dan tidak lain, apabila kita memahaminya, dapat mempertingkatkan kualiti puasa kita. Sehingga puasa bukan sekadar hanya menahan diri daripada makan dan juga minum, tetapi apabila kita berpuasa, kita akan merasai diri kita seolah-olah di dalam tarbiyah, naungan dan juga pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ibadah puasa, ibadah solat, ada kalanya menyebabkan kita lapar dahaga. Kalau solat menyebabkan kita rasa letih je. Kalau sekiranya kita tidak memahami dengan benar mengapa kita diperintah berpuasa dan juga melaksanakan ibadah solat. Seperti mana di Rasulullah, betapa ramainya orang yang solat malam, tetapi yang dia dapat adalah letih, lelah, ngantuk, dan dia tidak mendapat pahalanya, kata Rasul. Kerana orang beribadah, kan solat itu ibadah. Hadis yang saya baca tadi ibadah juga. Betapa ramai orang berpuasa, tapi yang dia dapat lapar dahaga, pahalanya tak dapat. Di sinilah Rasulullah mengajar kita, kita mesti puasa sehingga memahami erti ibadah puasa itu. Sebab puasa menjadi bukti bahawa tubuh dan juga jiwa kita beriman kepada Allah. Puasa juga merupakan salah satu wasilah untuk menyatukan manusia, yakni untuk menyatukan manusia, kerana puasa menyuburkan kembali kepada akhlak yang sepatutnya, yang perlu dimiliki oleh manusia. Maknanya apabila kita berpuasa, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akhlak kita, kerana bukan sekadar menahan lapar dahaga, tapi kita menahan macam-macam lagi perkara, macam-macam lagi perkara sewaktu kita berpuasa. Jadi oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang yang berpuasa akan dihiasi dengan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Seperti mana kata Muhyiddin Ibn Arabi, mengapa agaknya ibadah puasa sangat istimewa? Sebab kita meniru sifat Tuhan kita. Yut'imu wa la yut'am, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia adalah Allah memberi makan, tapi dia tak makan. Pada sepanjang kita berpuasa, kita dah meniru sifat Allah, kerana Allah tidak makan, kita pun tak makan. Padahal Allah berfirman, kulu washrabu, makan dan minumlah. Tapi apabila kita berpuasa, kutiba alaikumus shiyam, wajib bagi kamu tahan, jangan makan, jangan minum. Jadi di situlah kata ulama, apabila kita meniru sifat Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghampirkan dirinya kepada kita melalui ridha-Nya, rahmat-Nya, lalu dia pun memberi keampunan kepada kita. Seperti mana setiap di antara manusia memiliki sifat-sifat yang mana dikaitkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyamakan sifat itu sama, tapi dikaitkan bahawasanya sifat-sifat yang membawa kepada akhlak yang baik, seperti mana Allah, dia adalah Tuhan yang maha baik. Seperti mana Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ajar dia nama Asmaul Husna agar Adam alaihissalam
berakhlak dengan nama-nama Allah daripada Asmaul Husna. Itu pasal dalam 99 nama tak termasuk nama Allah. Kerana Allah tu nama pada zat. Kita tak tiru terus nama pada zat, kita tiru pada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Sabur. Seperti mana Al-Sabur, maha sabarnya Allah, lalu kita pun bersabar. Jadi oleh kerana itu, puasa itu salah satu daripada bulan kesabaran, mengajar sabar kepada kita. Puasa itu adalah satu kewajipan yang Allah berikan kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala tak beri kepada haiwan-haiwan dan binatang. Mengapa agaknya? Kerana binatang bukan dia mukallaf. Selain daripada itu, untuk membezakan sifat insan dengan sifatnya haiwan tadi adalah dengan ibadah puasa. Itu pasal orang yang tak nak puasa, nafsunya ibaratnya haiwan dan binatang. Mengapa agaknya dia tidak boleh? Dia nak makan. Dia nak makan. Dia tak boleh juga mujahadah, berusaha. Bahkan dia bukan termasuk orang yang musafir, safiran ataupun maridan, orang yang sakit pun tak masuk. Dia rakus. Ingat tak ada ke orang begitu? Ada. Tak boleh puasa je. Tapi bila doktor kata pakcik kena puasa sebab besok nak potong kaki, saya puasa. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kutiba alaikumus siyam, kalau kamu puasa aku masukkan kamu ke dalam syurga walaupun kaki kamu kena potong sebab kamu puasa. Lalu Allah bawa masuk dia dalam syurga. Bagi orang tadi tidak, maknanya menunjukkan pada bahagian-bahagian duniawi dia sanggup menghadapinya, tapi dia sudah ibadat dan ukhrawinya dia tidak mahu. Kesimpulannya, yang terakhir yang perlu kita ketahui tentang bulan puasa juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, semua perbuatan anak Adam menjadi miliknya apabila kita buat satu amal untuk kita nanti. Tapi ibadah puasa tidak. Puasa hanya untuk aku dan hanya aku yang akan membalasinya. Wa ana ujziya bi. Dia baca wa ana ajzi bi. Bahkan dalam riwayat juga menyebut, kalau kamu puasa, aku bagi aku padamu. Apa maksud? Bukanlah menunjukkan seperti mana kita mengetahui satu barang diberi jadi milik kita barang tu. Tapi maksud di sini adalah, apa saja kamu mahu hamba-Ku, aku tunaikan. Apa yang kamu mahu, ya Allah, aku mahu masuk ke dalam syurga-Mu, aku masukkan kamu. Apa lagi yang kamu mahu, ya Allah, aku mahu keampunan daripada-Mu, aku ampunkan. Apa lagi kamu mahu? Ya Allah, aku mahu bertemu dengan ahli keluarga-Ku. Sekiranya mereka berada dalam neraka, aku mohon agar Kau keluarkan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bawa keluar di antara ahli keluarga kita yang berada di neraka kerana puasa kita. Puasa itu dapat memberi syafaat juga. Solat dapat beri syafaat, puasa dapat beri syafaat, orang yang dalam syurga dapat beri syafaat. Itulah barulah kita nampak istimewanya bila kita berpuasa. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk terus berpuasa dengan jayanya pada bulan Ramadan ini, dan memanjangkan usia kita sehingga dapat bertemu Ramadan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.